Okey, hari ni kita buat freezer pula. Okey, siapa freezer ni? Tengok. Ni. Apa kes dia? Kes dia meletup. Meletup customer cakap meletup. Dia pasang meletup dia punya wiring dia apa ke, wallahu alam. Saya pun tak tahu lagi, tak check lagi. Sejadinya siapa-siapa yang nak belajar tu, bolehlah tengok ni. Ni biarkan dulu ni. Kompresor tak running, biarkan dia on dia dulu. Takut dia masuk dispose. Okey. So, apa nak kena buat bila masalah meletup ni? Kasih saya susun dululah Tapi sebelum tu, sebelum saya nak sharekan video ni, sebelum saya nak sharekan apa yang kita nak buat ni, boleh tak komen dulu, okey? Suara, gambar semua clear tak? Baru kita buat kita punya video ni, barulah short sikit. Takut nanti kita membebel, orang tak dengar apa kita cakap. Sekejap, saya nak ambil kotak. Okey, saya nak ambil kotak. Dan juga saya nak ambil buku DIY. Saya pun buat kerja masih lagi pakai buku tau. Okey? Masih lagi pakai buku tau. Okey, ni, tolong saya ni. Bang, Kuala Kangsar clear. Alhamdulillah. Okey, Kuala Kangsar Perak. Ambilkan saya screwdriver dengan multimeter. Okey, kita nak ni clamp meter bawa sekali Okey, kita buka dulu. Apa-apa hal kalau trip meletup apa semua ke, kita buka dulu dia punya cover bahagian sini. Okey, freezer ni sebenarnya dia sama je macam peti ais satu pintu. Okey, senang je repair dia, paling senang. Okey, peti ais satu pintu sama. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Siapa nak bagi saya hadiah gift dekat TikTok? Okey. Minta sikit. Minta Okey, siapa nak bagi saya hadiah tu? Dah bagi dah dia. Dah berapa orang dah bagi dah? Ya ke? Terima kasih. John, terima kasih John. Okey. So jadinya siapa nak hadiahkan saya gift dekat TikTok bolehlah. Share sikit, bagi sikit. Ada tak sedikit flash pula. Torchlight ataupun lampu. Suluh sini sikit. Saya nampak macam something wrong dekat bahagian sini. Saya nampak macam something wrong dekat bahagian sini. Bahagian apa ni? Saya rasa kat sini terbakar ni. Confirm ni. Sini terbakar. Ni, nampak? Kipas dia pun jam. Dah goyang-goyang dah kipas je ni. So saya suspect barang ni. Tapi apa-apa hal pun kita kasih check dulu. Okey. So, first kali bila kes macam ni kita kena check kita punya power supply dulu. Check dia punya kepala plug dia dulu. Okey. Bang, multimeter ada magnet tu beli kat mana? Ini beli dekat Aerovikul. Kau tahu tak Aerovikul? Beli dekat Aerovikul. Aerovikul dia jual. Okey. Siapa ada? Okey, kita check live dengan earth. Kalau check live dengan earth nampak tak? Ada reading. Ini bermaksud ada leakage, ada kebocoran arus wire live dengan earth. Dia sepatutnya bila kita test wire yang elok, live dengan earth dia tak akan ada bacaan. Ini kalau pasang ni confirm ni. Confirm meletup. Trip pam terus satu kali. Okey, neutral pun masih ada leakage. So macam mana cara dia kita nak dismantle? Okay, ini cara DIY. Cara yang paling mudah. Mungkin kalau yang nak belajar tu dia dapat ilmu banyak. Okay, cara dia kita kena dismantle ataupun kena cabut satu persatu yang barang yang kita suspect. Contoh saya tak nak potong dulu kipas walaupun saya suspect kipas. Tapi saya nak buat apa tau? Saya nak buka dulu wire kompresor. Dia ambil ni gunting. Okay, saya nak buka dulu ni kabel tie dia ni. Saya potong dulu wire dia. Okay, ini wire pergi fan motor. Okay, ni wire pergi fan motor. Tapi tak apa, saya buka dulu dia punya relay overload dulu. Okay, saya buka relay overload dulu. Ambilkan saya screwdriver ni. Screwdriver flat. Saya buka dulu kompresor dia. Dia punya relay overload dia. Okay, ni relay overload dia saya buka dulu. So, contohlah kamu suspect kompresor. So, kalau tak ada multimeter. Okay, pasang. Okay, contoh daripada awal kan. Pening saya hari ni tau. Hari ni kepala macam tak berapa betul sikit. So contohlah, pasang je plug dekat rumah, trip. Apa nak kena buat? Kan baru tersusun ayat dia tu. Apa nak kena buat? Yang pertama sekali, kalau kamu suspect kompresor rosak, kamu dismantle kompresor punya terminal. Macam ni cabut wire kompresor punya terminal. Dah cabut, lepas tu test pasang sekali lagi. Kalau pasang sekali lagi, masih lagi trip. Okay, maksudnya masih lagi trip, itu bermaksud pecah kursi tu orang. Okay, kursi yang keras sikit. Okay. Masih lagi trip, bermaksud bukan yang kamu cabut tu adalah punca trip. Tapi kalau kamu dah cabut, kamu pasang, dia dah tak trip. So bermaksud itulah punca dia trip. Okey.
Kau dah kenapa? Gali, dan aku situ double. Helmi ni kasih macam tak ikhlas lah. Cabut lah ni. Okay, so contoh. Saya dah buka. Saya dah buka dia punya kompresor punya wire. Saya test lagi. Okay. Masih lagi ada bacaan. Nampak? Masih ada lagi bacaan. Live dengan Earth masih lagi ada bacaan. Neutral dengan Earth masih lagi ada bacaan. Bermaksud bukan dia lah. Bermaksud bukan dia lah punca leakage. So, jadi sekarang ni saya nak cuba potong wire motor pula. Okay. 1, 2. Saya nak try lah. Okay. Ke multimeter saya ke yang problem ke? Wallahualam. Nampak tak? Bila saya dah potong wire fan motor. Okay. Saya test. Nampak tak? Tak ada leakage. Bermaksud punca leakage tu ataupun punca kebocoran arus tu adalah fan motor. Okey, saya pasang balik wire fan motor ni. Nak kasih anda nampak lah, nak kasih anda faham. Okey, punca kebocoran arus tu daripada mana? Contoh ni dua wire ni. Okey, saya sambung balik lah. Kasih nampak. Sama je, kalau tak ada multimeter, kita boleh je buat, gunakan apa? Gunakan current. Maksudnya masukkan power supply. Cuma tak bagusnya bila pakai power supply ni kita tak gunakan multimeter, pasang trip faham. So rumah kalau ada barang elektrik yang sensitif dia akan cepat rosak Itu tak bagusnya tu. Okey, saya sambung balik sini Anda tengok siapa-siapa yang nak belajar, okey, siapa-siapa yang nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh. Untuk kelas VIP bulan 7 dah tutup, dah penuh dah. Alhamdulillah, syukur. Okey, dah penuh dah. So jadinya yang ada sekarang ni adalah kelas dekat Sarawak. Okey, orang Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, siapa nak join bulan 9 ni. Tinggal 20 je lagi tempat kosong. Daftar cepat-cepat. Okey. So, saya test sekali lagi. Tengok dah tak dapat pula. Tadi dapat. Nampak? Ada kebocoran. Ada leakage dia. Nampak? Bila saya sambung wire, ada kebocoran. Okey. Boleh tengok fokus dekat multimeter tu. Bila saya cabut wire, okey, saya cabut wire. Saya test sekali lagi. Okey. Dah tak ada kebocoran. Nampak? Dah tak ada kebocoran. Itulah. So, itulah cara dia. Kalau kalau ada multimeter lah. So, confirm. Kita suspect adalah dia punya fan motor dia. Tapi apa-apa hal pun, kita test running dulu. Dia punya kompresor. Tak boleh lah. Check satu rosak, terus suspect confirm. Ini kompresor rosak. Lepas tu terus telefon customer. Nanti kan dah tukar fan motor baru. Lalas ada benda lain pula rosak. So jadinya kita testing dulu. Tengok kompresor dia okey ke tak okey. Running ke tak running. So saya pasang clamp meter. Bos, ada yang tanya, dari Kalimantan boleh join tak? Kalimantan boleh. Okey. Boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Kelas saya ni bukan kata untuk orang Sabah, Sarawak saja. Okey. Mana-mana kalau kamu daripada Johor, okey, kamu daripada Johor, daripada Skudai, kamu nak masuk kelas kat Sarawak pun boleh. Tapi orang nampak pelik sikitlah. Okey. Kalau kat Johor tak nak pergi. Kalau kat Johor tak nak pergi, yang kat Sarawak kau nak pergi. Okey, saya dah pasang clamp meter. Saya nak on. Okey, saya nak on. Okey. Tengok ampere. Peti ais yang okey. Ampere dia kalau freezer ni berapa dia punya suap beranak dia ni? Tengok suap beranak dia apa? Ada tak? M dia berapa? M dia berapa? Tunjuk suap beranak pakai handphone, tunjuk situ. Ini. Berapa ampere dia? Tak ada tulis. Current dia. Berapa watt? 165. Watt 165. Watt. Okey. So, tengok sini. So, saya on. Ampere 1.1 lebih. Okey. So, kat situ anda boleh nampak current dia jalan, ampere dia jalan 1 amp. So, normal lah sebenarnya. Okey, dia macam ni. Nak kasih clear lah, nak kasih faham Ini contohlah, kalau abang-abang aircon kan, dia tahu dah satu aircon 1 horsepower 800 lebih watt, lebih kurang macam tu. Okey, dia punya ampere dia sekitar dalam 3.5, 3.6, 3.7 macam tu. So untuk peti sejuk ni kita macam saya dah biasa buat, dia punya ampere dia, okey, running ampere dia sekitar dalam 1 amp, 1.2, 1.3. So sekarang ni 1.0. Okey, 1.0. Okey tu. Maksudnya ni kompresor running, tak trip kipas. Okay, saya nak buka dia punya kipas. So, stay tune. Okay, stay tune dulu. Sebelum saya nak buka kipas ni, ada soalan. Okay, ada soalan. Selalu soalan dekat freezer ni apa tau? Atas sejuk, bawah tak sejuk.
maksudnya macam mana macam ni? Sekejap seorang tolong saya. Long. Ambilkan fan motor ni. Abi tengok Abi, jangan yang besar sangat, yang sedang. Sedang-sedang. Okey. Selalu freezer ni soalan dia apa tau? Yang banyak sangat saya dapat, dia kata apa? Macam sekarang ni dah sejuk Dah start sejuk ni. Sejuk dekat bahagian sini je. Mungkin separuh macam ni. Sejuk dekat sini, sini sejuk, artinya sejuk, tapi bawah tak sejuk. Itu masalah apa? Selalunya macam itulah orang tanya saya. Itu masalah gas. Itu masalah gas. Kenapa? Masalah gas bocor. Bocor dekat mana? Bocor dekat bahagian ni. Kebiasaannya cooling coil bocor. Okey, kebiasaannya cooling coil bocor. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Yang ni sementara saya punya spare part nak sampai, saya nak kena bagi tips sikit pengguna-pengguna freezer dekat luar tu. Okey, freezer ni dia ada satu pantang larang dia. Apa pantang larang? Mak dah macam ada apa lah kan. Freezer ni, pantang larang dia, lepas korang beli, lepas korang pakai, korang tak boleh tutup. Tutup boleh. Jangan sampai cakap tak boleh tutup. Tutup boleh. Tetapi tak boleh tutup terlampau lama. Okey, maksudnya contoh macam mana tau? Contoh kamu dah pakai, kamu nak off. Seminggu, 2 minggu, kena running balik peti ais tu. Kena biarkan dia sejuk, biarlah dia jalan 2-3 hari, tutup balik. Seminggu, 2 minggu, running balik. Tak boleh. Running, tutup. Lepas tu, 2 bulan lagi baru nak hidupkan. Selalunya, kes yang macam tu mengakibatkan pipe dekat bahagian dalam dia ni bocor. Okay, kenapa logik dia? Siapa yang pernah belah freezer dia tahu. Dekat luar sini, body depan keliling semua, dia ada kondenser. Ada pipe kondenser. Perasan tak bila kita pegang peti ais, body dia panas. Dalam ni ada pipe kondenser. So, dekat bahagian dalam, kalau kita pegang sekarang ni sejuk. Okay, dalam ni ada pipe juga. Pipe apa? Pipe cooling coil. Okay, so isu dia adalah, ni sini, ambil magnet. Isu dia adalah, okay, kebanyakan freezer sekarang, semua piping dia adalah apa? Cuba komen sikit. Besi ke copper? Kebanyakan dia. Jujur saya cakap, okay, saya tak nak selino-sino, tak kisahlah apa brand pun. Kebanyakan pipe ni, okay, kebanyakan pipe ni, okay, pipe dalam body, pipe dekat cooling coil, semuanya besi. So, logiknya, okay, piping yang kat dalam ni, dekat bahagian terutamanya bahagian cooling coil, dia tak ada saluran air buang. Bermaksud bila dia dah sejuk, okay, dia dah sejuk, dia cair, air tu terpendam dekat bahagian dalam. Sebab itulah saya cakap tak boleh matikan. Bila kita matikan, kita biarkan dalam tempoh sebulan, air yang sejuk tu, dia akan berkarat. Dia akan karatkan pipe. Pipe tu akan berkarat dan pipe tu akan bocor. Itu yang menyebabkan peti ais jadi bocor. Bila kita biarkan je hidup sebulan, 2 bulan apa semua, so air memang akan ada, tetapi dia tak ada sempat nak proses berkarat. Jangka hayat jadi panjang. Nampak sini? Nampak tak? Ni. Ni. Ini pipe melekat. Okey, sini copper. Sini copper, tapi pun bukan pure lah. Dalam ni ada besi juga. Sini copper. Sini copper sikit. Okey, tapi dalam semua besi. Ni besi. Ni memanglah kompresor memang besi lah. Ni semua besi, nampak? Melekat. Okey, nampak tak? Okey, dah settle. Okey, dah belajar satu-satu. Sekarang ni kita nak tukar dia punya fan motor ni. Fan motor rosak, kita nak tukar fan motor baru. So, buka dahulu dekat sini. Sambil-sambil saya buka ni, sambil saya bebel ni. Okey, siapa-siapa yang nak belajar repair peti sejuk, mesin basuh, kita ada buat satu kelas dekat Sarawak, dekat Kuching, Sarawak. So, orang Sibu, orang Miri, okey, jangan tunggu saya buat kelas dekat Sibu. Jangan tunggu saya buat kelas kat Miri. Saya memang tak datang. Saya buat kelas kat Kuching saja. Tolong saya seorang ni. Tolong jongkit freezer ni. Okey. Jongkit sikit. Saya memang tak buat kelas dekat pintu dia tutup ni. Lagi. Okey. Ngam. So, saya memang tak buat kelas dekat tempat-tempat lain. Saya hanya buat kelas dekat Kuching sahaja. So, jadinya kalau orang Kuching ke orang mana-mana, datang ambil ni, sepanai hidup ni. Sepanai hidup, sepanai kecil ni. Okey. Skru dekat bawah. Kalau tanya saya macam mana cara nak keluarkan fan motor ni. Okey. Nak bawah ni. Yang ni dah kena ubah suai lah. Ni dah kena ubah suai. Ni ada skru dia.
kita buka dekat sini. Okay, kita buka dekat bahagian sini. Buka bahagian sini baru kita boleh keluarkan dia punya fan motor dia. Okay. Saya tengok view, okay, macam stuck Dekat Facebook. Okay. Macam stuck, macam tak jalan Boleh tak komen sesuatu? Gambar, suara, view. Berapa sekarang ni? Sebab dia macam stuck, macam tak jalan, macam ada sangkut. Okay, saya takut nanti saya cakap seorang-seorang, saya nampak view macam cantik, ada 600 orang, tapi rupanya tersangkut. Yang tengoknya seorang, rupanya gambar tu tak clear, suara tu tak clear sebab tadi ada stuck sikit kan. Tu jadinya dia sangkut lah. Okay, kalau ada soalan bro, baca bro. Okay. Bacalah bro, ada soalan. Aku dah tak tahu nak cakap apa bila kau tak ada baca soalan. Okay. So, saya buka dulu bahagian sini, bro tengok ada soalan tak? Bang, mangkuk mesin basuh berlanggar kuat dengan body. Selain masalah penyangkut tepi tu, apa lagi masalah? Kau punya bahasa bang, memang bahasa tak tahu langsung tu, mangkuk. Okay, tak apa bang. Jangan malu bertanya bang Okay, mangkuk tu kita panggil drum Okay. Okay, drum. Drum tu kalau bergesel, seorang tolong lagi kejap. Dekat Facebook 755 bos. Alhamdulillah. Jongkit sikit. Jongkit yang ni. Aku tak nampak ni. Lagi. Okey. Drum tu kalau sangkut ataupun bergesel, selalunya memang masalah absorber. Tapi anda kata absorber dah tukar, dia masih lagi bergegar. Okey, kemungkinan besar dia ada masalah pada balancing. Kemungkinan besar juga dia ada masalah pada hub. Kemungkinan juga dia ada masalah pada mekanisme. Maksudnya masalah punca bergegar ni dia ada 4. Okey, turun. Tapi kalau anda nak tahu macam mana cara nak check semua komponen yang saya sebut tu, anda kena ada buku panduan DIY. Contoh. Okay, contoh. Saya sebut apa tadi? Balancing. So, anda tak tahu apa benda Abang Errol cakap ni kan? Apa benda Abang ni cakap ni kan? Balancing tu apa? Pergi semaklah dalam buku ni. Okey? Okey, ni. Balancing. Kan? Ni rupa dia. Apa fungsi balancing? Untuk stablekan tube. So, dalam ni ada air. Kalau balancing ni bocor, air kat dalam bocor, balancing mesin akan bergegar. So, kalau nak tengok, scan video ni. Macam tu lah konsep buku DIY ni. Okay. So, kita buka dulu. Keluarkan dulu dia punya fan motor dia ni. Peti sejuk LG rosak kipas. Saya dah tukar kipas tak jalan juga. Suis pintu lampu okey saya tekan. Apa masalah bos? So, suis pintu tu bang. Okay. Suis pintu tu bang, dia two-way bang. Satu dia kawal kipas, satu dia kawal lampu. So, kadang-kadang, okay, lampu punya okey, tapi kipas punya tak okey. Tapi kalau switch tu memang dah betul-betul okey, selalunya apa lagi masalah dia? Kalau macam tu, kena check dia punya PCB board dia. Okey? Kita keluarkan dulu dia punya fan blade dia. Bang, kipas rosak boleh hantar ke kedai ke? Kipas angin saya tak buat bang. Kipas angin saya tak buat bang. Saya buat peti sejuk dengan mesin basuh. Water dispenser boleh buat. Benda-benda yang melibatkan gas, benda-benda yang melibatkan sejuk beku. Portable aircon. Portable aircon apa semua tu, insya-Allah saya boleh buat. Macam mana nak beli buku tu? Buku tu boleh beli dekat kita punya laman web hairolvikul.com. Okay, boleh pergi kat hairolvikul.com. Saya buka dulu. Yang kedua ada yang tanya, Kuching Sarawak buat dekat mana? Kuching Sarawak kita buat dekat Kompleks Belia dan Sukan. Okey, sedikit information lah Saya buat kelas dekat Kuching Sarawak, bukan untuk orang Kuching Sarawak saja. Okey, saya buat untuk seluruh orang Borneo. Okey, orang Borneo ni bermaksud orang Brunei boleh masuk, orang Labuan boleh masuk, orang Sabah boleh masuk. So, jangan tunggu, jangan tunggu saya datang tempat anda. Saya memang tak janji dan saya memang cakap awal-awal, saya bukan buat road tour. Semua daerah, semua negeri saya pergi. Saya hanya pergi negeri-negeri yang tertentu sahaja yang saya rasa patut pergi. So kalau contoh saya dah buat dekat Kuching, so saya memang tak akan pergi Sibu, saya memang tak akan pergi Miri, saya memang tak akan pergi Mukah, saya memang tak akan pergi tempat-tempat lain. Saya akan pergi dekat Kuching je. Maksudnya seluruh orang Sarawak, orang Sabah, orang Brunei, orang-orang ni yang mana nak belajar tu boleh datang terus dekat Kuching Sarawak. So jadinya bulan 9 15, 16 dan 17 hari bulan 9, standard kita ambil untuk kelas ni adalah 40 orang. Sebab saya pergi jauh kan, jadinya saya terpaksa ambil lebih sikit lah. 40 orang. Tetapi pendaftaran sekarang dah mencecah 20 orang. So bermaksud kota tu tinggal lagi 20 orang.
So sekarang ni saya rendahkan deposit dia. Okay, saya rendahkan deposit dia untuk booking slot, bayar RM500 je. Lepas tu, okay, sebab kelas lama lagi, bulan 9, sekarang baru bulan 6 ujung. So ada bulan 7, ada bulan 8, 2 bulan lagi bang. Okay, 2 bulan lagi. So jadinya apa yang saya cakap adalah, boleh booking awal-awal, bayar dulu RM500. Lepas tu, okay, tiap-tiap minggu ataupun 2 minggu sekali, bayar lagi RM500. Ada duit RM200, bayar lagi RM200. Ada duit RM300, bayar lagi RM300. Sampai 15 hari bulan, hari langsung, pastikan yuran tu dah habis bayar. Macam tu, nampak tak? Mempermudahkan lagi urusan siapa-siapa yang nak belajar tu. Okay, saya ikat dulu. So, yang sekejap lagi saya akan test fan motor ni dulu. Sebelum nak pasang, saya kena testing dulu. Fan motor ni elok ke tak elok. Amy, ambilkan wire test ni. Wire test. Okay, nampak kes macam ni kan? Kes macam ni, kalau freezer ni rosak, fan motor rosak macam ni, tukar. Okay, tukar. Confirm, kalau freezer, orang buat, ambil upah, paling sikit pun, beti air besar macam ni, confirm orang akan charge sekitar dalam RM150. Itu paling sikit lah. Tapi kalau dia duduk dekat dalam restoran, dia duduk kat dalam kedai makan, harga dia dah jadi lain bang harga dia dah jadi lain dah. Dia dah kira kitchen equipment. Okey, selalunya kerja-kerja kitchen equipment ni dia melibatkan specialist. Okey, biasanya kalau tukar fan motor ni dulu. Okey, dulu masa saya buat kerja-kerja kitchen equipment. Berapa tukar fan motor ni? Paling kurang 2,5. Kalau fan motor besar lagi, freezer besar lagi, biasanya akan jadi mahal lagi. Okey, sampai 300-400. Tapi kalau saya buat kerja dekat restoran, dekat hotel apa semua, memang akan pergi sampai ke 300-400 lah. Okey. So ni saya pasang je dulu. Saya pun tak tahu dia punya rotation angin dia ni macam mana. Jadi ni saya pasang dulu. Okey, saya test dulu. Dia Kelantan hidup. tak ada ke Kelantan? Buat masa sekarang ni dekat Semenanjung Malaysia, kita belum ada perancangan untuk buat mana-mana kelas. Sebab apa? Okey, kita fokus dekat VFARM. So VFARM ni pun memanglah dekat ujung selatan kan, selatan Semenanjung Malaysia. Tapi senang. Senang tu bermaksud macam mana tau? Bila saya buat kelas dekat tempat saya senang dengan peralatan tool apa semua. Contohlah macam saya buat dekat Sarawak ni. Okey. Terus terang cakap, orang cakap, "Oi, mahalnya bang kelas dekat Sarawak ni." Okey. Saya buat dekat Kuching Sarawak. Saya terpaksa, susah tak? Saya terpaksa beli peti sejuk, beli mesin basuh baru dekat sana. Orang cakap, kenapa nak beli baru? Kenapa tak nak beli yang second hand je? Okey, saya on sambil-sambil saya buat kerja tau. Okey, saya on. Jap, sangkut. Okey. Angin keluar belakang. Dia akan sedut depan. Angin keluar belakang. Okey, cantik. Maksudnya motor jalan. Okey, maksudnya kipas ni angin dia keluar belakang. Dia sedut angin dari sini. Dia sejukkan kondenser sini. Ni ada satu kondenser. So angin panas, angin ni dia sejuk, dia tolak juga kompresor. Lepas tu dia keluar dekat jaring sini. So kena betul-betul dia punya rotation dia. Jangan sedut angin kompresor. Ada juga yang saya tengok orang buat kerja ni macam ni kan. Dia sedut haba panas kompresor, tolak dekat kondenser. Macam mana kondenser tu nak sejuk? Tak boleh. Kondenser mesti kena masuk angin baru. Kondenser masuk angin baru, keluar pergi kat jaring ni. So dia bukan 100% tolak pada kompresor, tapi dia keluar kat jaring ni. So pastikan masa kita pasang ni, rotation dia betul. Okey, kita tak habis sambung, tak habis cerita tadi kan. Okey, kenapa tak beli peti air second hand? Kenapa tak beli mesin basuh second hand? Okey, macam ni. Kalau saya beli mesin basuh dengan peti air second hand, lepas tu saya nak buat apa? Tanya. Lepas tu saya nak buat apa? Jual. Betul tak? Saya nak jual balik. Ni, nanti gambar sini bro. Okey, saya nak jual balik. Okey, isu dia nak jual barang second hand agak susah sikit bang. Susah sikit kita nak jual. Sejadinya saya buat keputusan siut lah. Siut Saya buat keputusan untuk apa tau? Untuk beli peti sejuk baru,
Mesin basuh baru 8 biji, 8 biji. Mesin basuh 8 biji, peti sejuk 8 biji. So, lepas je habis kelas, saya akan jual balik peti sejuk dan mesin basuh tu, okey, kepada kita punya student ataupun siapa-siapalah yang nak beli. Maksudnya kita akan lelong dengan separuh harga baru. So jadinya barang tu hanya untuk buat bahan latihan, hanya untuk sekali guna sahaja. Lepas tu kita jual balik. So insya-Allah saya rasa benda tu akan jadi lagi mudah untuk kita jual balik mesin basuh ataupun peti sejuk. So maksudnya orang Kuching, orang Sarawak, get ready. Saya nak jual, nak balik nanti saya akan jual balik peti sejuk dengan mesin basuh yang saya buat kelas tu dengan harga separuh harga je. Kalau saya beli peti ais tu 1,000, saya jual 500. Pakai sekali je. Pakai sekali jual balik. Okey. Tengoklah 50% ke 60% ke, bergantung pada mood lah. Okey, bergantung pada mood. Ambil grinder, bagi saya grinder kejap. Okey, kejap. Payment berapa, bos? Deposit 500 saja siapa yang nak masuk kelas dekat Sarawak tu. Tengah 20 je lagi 20 lagi kota tempat kosong. Okey, kita letak sini dulu. Okey, ni skru dia ni. Okey, skru dia ni satu panjang, satu pendek. So jadinya saya nak kena ikat dulu satu. Okey, supaya dia tak lari. Senang je bang kerja ni bang. Ini boleh DIY je ni bang. Kalau rajin boleh DIY je ni. Boleh buat sendiri. Bos, freezer saya tak ada fan. Okey ke? Ada setengah freezer ada fan, ada setengah freezer tak ada fan. So jadinya bukan semua freezer ada fan, tapi kalau freezer tu dah besar-besar, biasanya memang akan ada fan. Macam tu. Okey, maknanya kalau dia macam ni, freezer ni dia ada kondenser. Ada kondenser dekat bahagian apa ni? Bahagian cover bawah ni, selalunya dia akan ada letak kondenser fan motor lah. Nampak tak skru ni panjang? Yang ini pun orang dah pernah tukar ni sebelum ni. Ni pun dah pernah tukar. Ni jam nampak tak? Jam. Okey, tak pusing ni melekat jam. Okey, tak boleh pusing melekat. Okey, jap saya pasang dulu skru belah belakang ni, lepas tu saya nanti nak potong. Lepas tu saya nak potong. Panjang sangatlah skru ni, susahlah. Ambil ni plier seorang. Okey, saya potong sekejap. Okey, saya potong sekejap. Okey, skru ni panjang sangat. So sangkut, susah nak buat kerja. Okey, boleh dah. Kasih saya can sekejap. Saya can sekejap, kasih potong dulu ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Potong pendek sikit. Tengok nut dia boleh masuk ke tak. Okey, nut boleh masuk. Pasang dulu skru dia. Lepas tu kita pasangkan dia punya wiring dia. Lepas tu baru kita testing tengok. Dia hidup ke, dia tak hidup ke. Dia meletup ke, dia tak meletup kat sini. Okey, isu dia meletup. Meletup sebab apa? Tengok sini. Terbakar, dah berlubang dah ni. Okey. So, tolong saya seorang jap. Jongkitkan ni jap. Di Sabah ada kelas ke, bos? Tak ada, kan orang dah cakap. Tengoklah. Tapi memang buat masa sekarang tak ada perancangan. Kita tak naklah cakap tak ada kan. Tiba-tiba ada pula kan. Sejadinya belum ada perancangan. Belum ada perancangan. Kalau ada kita bagi tahulah, tapi buat masa sekarang belum ada perancangan lagi. So orang Sabah kalau nak datang tu jangan tunggu saya datang Sabah. Terus je datang Kuching. Okey, terus je datang Kuching. Okey. Jongkit lagi. Lagi sikit. Saya orang Kuching nak hantar mesin basuh rosak buat demo untuk kelas, boleh tak? Kira repair free lah. Dia isu dia sini bang Dia isu dia bila saya buat dekat luar ni, bukan saya tak boleh repair. Saya boleh repair. Isu naik lagi sikit ni. Isu dia adalah alat ganti. Sampai sana nanti saya tak ada supplier, saya tak akan bawa alat ganti banyak. Sebab tu saya tak boleh nak buat cara macam tu. Sesi yang lepas, dulu tahun lepas kita ada buat kelas juga tau. Okay, sedikit information. Tahun lepas sikit tau. Sekejap. Tahun lepas kita ada buat kelas juga. Sekejap. Ni, dekat sekali lagi ni. Okey, turun.
tahun lepas kita ada buat juga kelas. Okey. Tapi ada yang peserta bawa. Tapi tahun lepas kita buat kelas mesin basuh je kan? Ya, betul. Tahun ni kita buat kelas peti sejuk dan mesin basuh. Maksudnya kita buat kelas sebiji macam dekat kelas VIP. Repair peti sejuk mesin basuh. Kelas 3 hari bukan kelas 1 hari. Dulu masa dekat Kuching Sarawak kita kita buat 1 hari je. Okey, 1 hari lagi tu kita buat servis mesin basuh. Tapi kali ni kita buat 3 hari. Test pen minta saya test pen. Okay, saya buat 3 hari. Repair peti sejuk, repair mesin basuh. Sama macam kelas VIP. Okay, cuma bezanya penginapan, makan minum kita tak sediakan lah. Okay, sebab kita tak ada apa orang cakap, tak ada hotel kat sana, tak ada tempat penginapan. So jadinya kita tak sediakan makan dan minum dia. Okay, kita buka dulu. Macam mana nak beli kitab pintu? WhatsApp kita. 012. Siapa-siapa nak spare part, nak cari barang, WhatsApp kita. Pergi je laman web kita hairoviku.com. Dekat sana ada dia punya apa? Nombor telefon. Ada nombor telefon, ada apa-apa info lah, nak beli buku ke, nak beli spare part terus pun boleh kat sana. Okey, kita buka dulu kan. Kita pakai baliklah konektor dia ni. Okey, pakai balik konektor yang dia ada ni. Okey, sebenarnya sambung terus pun boleh, nak pakai konektor pun boleh, tak ada Kenapa masalah. manpower trip bila on plug mesin basuh? Okey, kena check takut ada komponen short tu bang. Okey. Komponen short. Ada komponen short ni, sama dah ni kes ni meletup ni. Okey, pasang trip ni. Okey. Kenapa? Alat ni rosak. Apa ni, fan motor ni problem. So kita pasang dulu. So okey. apa tu soalan dia tu? Nak tanya peti sejuk media. Okey. Atas sejuk, bawah tak sejuk. Itu masalah defrost, itu masalah air batu dekat dalam dia tak cair secara automatik. Apa komponen yang rosak? Biasanya heater, sensor, timer. Okey, biasanya barang itulah yang problem. Okey, kena tukar dulu. Tapi sebelum nak tukar, saya cakap awal-awal, okey, dapatkan dahulu buku panduan DIY ni. Okey, buku panduan membaik pulih mesin basuh dan peti sejuk. Sebab apa? Dalam buku ni saya buat sendiri tahu buku ni. Dalam buku ni, contohlah anda suspect capacitor problem. Ni mesin basuh manual Okey, kita tengok kat ni ada banyaklah mesin basuh manual. Anda suspect absorber ni problem. Cek dulu macam mana rupa dia rosak ke tak rosak. Anda suspect ni rosak. Cek dulu betul ke tak betul rosak. So, anda suspect ni rosak, anda suspect ni rosak. Suspect ni rosak, suspect ni rosak. Ini untuk mesin basuh manual. Kalau mesin basuh auto, suspect apa? Suspect drain motor rosak. Scan dulu, tengok betul tak macam mana drain motor. Suspect mechanism, suspect motor. Ini adalah buku DIY. Bermaksud kalau anda suspect barang tu rosak, anda suspect barang ni rosak, ramai orang buat silap. Saya tengok masa saya buat video-video ni, ramai orang buat silap. Dia suspect barang ni rosak, dia terus beli dekat Shopee. Lepas tu bila dah beli, pasang, masalah tu tak selesai. Sebab apa? Dia tak tahu benda tu rosak ke tak rosak. Dia suspect. So buku ni ada jawapan dia. So boleh dapat dekat laman web kita. Dekat Shopee pun ada Kat Shopee pun ada. Okey, saya sambung dulu. Okey, sikit je lagi ni bebel. Okey. Sambil-sambil membebel, sambil-sambil dapat belajar. Okey, saya buka longgarkan sikit ni. Okey, sikit lagi. Bang, kalau bekas student beli barang dapat murah ke? Adalah, kau jangan buat malu lah. Dalam kelas aku dah cakap lah kan. Student siapa nak beli barang, WhatsApp kita dekat nombor kelas. Okey, dekat nombor kelas. Kita ada bagi diskaun. Tapi kau orang janganlah expect barang tu macam kita orang dapat percuma. Kan kadang-kadang sakit hati juga. Kan kau ingat aku dapat barang spare part tu percuma kot. Lepas tu kau nak comparekan pula dengan Shopee. Kan? Quality kena tahu dulu. Okey, quality kena tahu dulu. Kadang-kadang quality dia rendah sedikit. Okey. Dah. Aku tak nak mebel. Sekarang ni aku nak on. Ini kompresor sahaja Saya klaim kompresor sahaja. So kita nak on. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jadi dia sepusing dia punya kipas, kalau tak jadi dia meletup. Okey, ready? Okey. 1 2 3. Mantap. Masalah selesai. So sambil-sambil membebel, sambil-sambil buat kerja, masalah selesai. So peti air ni masalah dia apa? Masalah dia fan motor. Berapa harga sebiji fan motor ni? Okey, kalau macam ni kita pakai Elco balik. Ni brand Elco, kita pakai Elco balik. Kita follow pada yang asal dia. So yang ini harga lebih kurang dalam 60 lebih, 70. Lebih kurang macam tu. Harga dia ikut watt dia. Okey, ikut berapa besar dia punya watt dia. So, kalau buat DIY berapa modal dia? Itulah modal dia.
kalau panggil orang, berapa kos dia? Tak lari paling rendah 100.5. Itu paling rendah. Tapi zaman sekarang ni paling sikit, saya bagi tahu sikit paling sikit technician akan ambil gaji RM100 satu unit. Itu paling sikit dah sekarang. So kalau dia ambil gaji RM100 campur dengan barang RM65, RM70, dah jadi RM170. Tapi orang berniaga dia tak kira sistem macam tu. Ini saya bagi tahu sikit supaya kaki-kaki DIY dia tahu berapa jimatnya, berapa banyak anda dapat jimat. So kalau anda setakat beli barang yang ada kualiti, support sikit saya, apa salahnya. Okey, saya bagi tahu sistem technician. Saya tak tahu technician lain macam mana, tapi saya dan seangkatan saya, cara dia orang berniaga macam ni. Kalau beli barang ni harga dia RM70, mereka akan markup harga ni sekali ganda. RM70 sekali ganda. Berapa? Cuba komen sikit. 70 sekali ganda. 77 14. RM140. Okey. Lepas tu, mereka akan tambah upah kerja. Contohlah macam ni kan. Ambil masa lebih kurang dalam setengah jam, 45 minit buat kerja. Contohlah. Diorang datang daripada point A ke point B, campur duit minyak apa semua, diorang ambil RM100. Upah pasang, upah kerja termasuk duit minyak RM100. Motor tadi apa? 70 kali 2. 140. 140 campur 100. Jadi berapa? 240. Alang kepalang lah 24 tu jadi 2,5 lah. Itu cara orang cas. Kenapa kena markup sekali ganda? Sebab lepas repair dia nak kena bagi waranti pada pelanggan. So kalau dia tak markup sekali ganda, macam mana dia nak bagi waranti? Takkan dia nak bagi waranti dengan duit gaji dia yang 100 tu. Nanti kalau rosak balik, pakai seminggu rosak balik, takkan dia nak ambil duit gaji dia nak bagi kamu. Duit minyak dah habis. Gaji kena ada juga. So dia akan markup. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, contohlah kalau beli kompresor ni, contoh. Beli kompresor ni harga dia 300. Contoh kan, harga 300. So, dia akan charge kepada customer RM600, RM700. Kalau itu normal. Kalau tak normal, beli 300, charge customer, siap pasang, siap masuk game, RM400 dah lah. Cincai lah, RM400 dah lah. Pakai seminggu, kompresor kong. Itu yang banyaknya, dorang lari. Dia tak nak selesaikan kerja. Dia tak selesaikan kerja bukan sebab apa? Sebab dah tak ada untung. Keluar dia poket lagi. Sebab apa? Dia tak kira dengan betul. So dekat sini berapa dapat jimat kalau pandai DIY? Banyak. Kalau orang cakap buku ni mahal, okay, mahal tak payah beli. Sebab apa? Sebab apa? Ilmu tu lagi mahal daripada nilai buku ni. So kalau dah pandai, dah bijak, dah boleh buat kerja sendiri, mungkin dah boleh buat part time. Kawan jiran sebelah rosak time motor, dah boleh buat part time. Setuju tak setuju? Okey, itu sajalah, tak nak bebel. So sebelum saya nak akhiri saya punya live pada petang ni, okey, mungkin kalau ada kesempatan saya buat lagi live yang lain, banyak lagi kerja saya tu, insya-Allah saya akan sharekan sikit ilmu-ilmu DIY. So jadinya sebelum akhiri, so minta maaf kalau apa yang saya cakap ni ada menyinggung perasaan overexcited, terlebih-lebih cakap kan. So minta maaf sangat-sangat. Okey. So kalau nak jimat tak ada pilihan lain, itu sahaja. Kita DIY je lah, okay? Kita DIY je. Tapi sebelum DIY, sangat-sangat penting kena ada ilmu. So ilmu boleh dapat dengan banyak cara. Kalau tak nak belajar dengan saya pun okey, dekat YouTube pun banyak. Belajarlah dekat YouTube, percuma saja. Tapi kalau nak belajar juga dengan kita, boleh masuk kita punya kelas. Kalau tak ada masa nak join kita punya kelas, dapatkan kita punya buku DIY. Alright, itu sajalah untuk video kali ni. Buku ni beli kat mana, bos? Beli dekat kita punya laman web hairolbcool.com ataupun pergi dekat kita punya Shopee hairolbcool. Ada jual juga buku ni. Alright, itu sajalah untuk video kali ni. Saya Hairul Bicul. Assalamualaikum. Bye bye. Nak jimat apa? Kita DIY je.